Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi tammim bil khair. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nur al-mudhhib bil isyani bi nurih wa ala alihi fi kulli lamhatin wa nafasin 'adada ma wasi'ahu ilmullah. Thumma amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam suasana hujan. Kalau kat rumah saya hujan lah, kalau kat rumah tuan-tuan saya pun tak pasti hujan ke tidak. Dia alhamdulillah ala kulli halin atas ketentuan dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tanpa daya dan kekuatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita takkan mampu melakukan walaupun secebis kebaikan. Kerana kebaikan kita kesemuanya adalah atas kehendak dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga kebaikan yang kita lakukan pada hari ini diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala dan sekaligus menjadi asbab untuk kita mendapat redha Allah Subhanahu wa taala. Sebab tuan-tuan, dalam kehidupan kita tak perlukan apa-apa melainkan redha Allah Subhanahu wa taala. Itulah tujuan utama kita dalam kehidupan dunia yang sementara. Kita hidup kat dunia ni pun tak lama. Kita nak cari apa dalam hidup dunia kita ni? Kan? Kalau kita heboh nak cari dengan redha manusia, kita nak kejar dengan orang semua suka dengan kita, tuan-tuan, sampai kiamat pun tuan-tuan takkan dapat redha tersebut. Waalaikumsalam, Ustaz Khairul Anwar. Tuan-tuan, kalau ada masalah line ke ataupun masalah suara, boleh maklumkan ya. Ni tuan-tuan, kehidupan kita ni kalau kita nak cari redha manusia, kita takkan dapat. Tuan-tuan tengoklah negara kita hari ni kan. Tuan-tuan tengoklah Perdana Menteri kita. Saya bukan orang politik dan saya pun tak suka mana-mana. Saya cuma nak bagi gambaran untuk melihat keadaan manusia. Tuan-tuan tengoklah Perdana Menteri kita, tuan-tuan tengoklah Ketua Pengarah Kesihatan kita, tuan-tuan tengoklah orang-orang yang menguruskan bahagian SOP, pembukaan masjid, pihak JAINS, pihak Jabatan Agama di setiap negeri. Apa yang mereka buat, setiap kali mereka buat, mesti ada yang salah. Mesti ada yang tak kono, mesti ada yang nak komen. Tak tahu ke sampai kadang-kadang saya yang tengok ni pun, saya pun pening sebenarnya manusia ni nak apa sebenarnya. Semua tak kena. Apa yang manusia buat semuanya salah. Kalau buat ni, yang ni tak suka. Kalau buat yang tu, yang ni tak suka. Aku ni tuan-tuan, sebab tu kita kata dalam kehidupan kita ni, kita bukan nak cari redha manusia. Hidup kita di muka bumi ini adalah untuk mencari redha Allah. Kita kejar redha Allah Subhanahu wa taala. Redha manusia itu campak topi lah tuan-tuan. Kita dapat redha Allah Subhanahu wa taala, redha manusia akan datang. Tapi bukan dengan makna kita mengabaikan hubungan dengan manusia. Maksudnya kita tak peduli, kita pergi mencuri, kita pergi caci maki orang. Tak, bukan itu kita maksudkan. Tetapi untuk kita buat sesuatu kebaikan, kita nak kena tengok manusia. Kita nak buat sesuatu perkara, kita kena fikir orang nak kata apa, ni nak kata apa. Akhirnya kita tak jadi kerja. Kita tak jadi nak buat kebaikan. Sebab kita hebohkan redha manusia, sehingga kita terlupa tentang redha Allah Subhanahu wa taala. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita akan buka pengajian kita seperti biasa. Pembacaan kita 40 hadis perihal zaman kini, dan kita dah sampai kepada hadis yang ke-27. Maafkan saya, ke-26. 26 kita boleh baca lagi kan. Tuan-tuan ada buku, tuan-tuan boleh buka pada halaman 139. Kalau tak ada buku lagi, kena belilah tuan-tuan. Dah nak habis dah khatam dah. Buku pun tak ada lagi kan. Kalau belum ada, boleh dapatkan di Jabatan Mufti Negeri Sembilan. Baik tuan-tuan, kita akan masuk kepada hadis ke-26, iaitu hadis berkenaan dengan Nabi cerita kepada kita golongan Ruwaibidah. Suatu golongan yang mana golongan ini orang yang hina, orang yang tak ada kedudukan, orang yang kita kata orang yang bodoh, bahasa mudah dia. Tetapi bercerita tentang perkara umum, bercerita tentang perkara yang besar-besar, cerita tentang pandemik COVID-19 lah, cerita tentang Dajjal lah, cerita tentang
vaksin lah, cerita tentang politik lah. Tapi dia orang yang tidak ada kedudukan, orang yang orang kata bebal, bahasa mudahnya orang yang bebal, orang yang dia tak tahu apa-apa tapi dia nak bercakap juga. Orang lain bercakap, dia pun nak bercakap. Ini yang disebutkan dalam hadis ini, akan kita baca insya-Allah. Baik, hadis ke-26. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sayati 'alan nasi sanawatun khadda'atun yusaddaqu fiha al-kadhib wa yukadzabu fiha as-sadiq wa yu'tamanu fiha al-kha'in wa yukhawwanu fiha al-amin wa yantiqu fiha ar-ruwaybidatu. Qalu wa ma ruwaybidatu? Qala ar-rajulu at-tafati. Apa saya? At-tafatu, ar-rajulu at-tafatu. At-tafitu. At-tafihu. Ni ada salah ni tuan-tuan ya. Kalau tuan-tuan yang ada buku, tuan-tuan boleh betulkan. Ar-rajulu at-tafihu, isim fa'il. At-tafihu, bukan at-tafatu. Ni salahan. Inilah tuan-tuan kan, kerja manusia. Kita buatlah macam mana pun tuan-tuan. Buku ni tuan-tuan dah disemak oleh 2 orang sahabat saya dan dah disemak oleh Dr. Khafiq Saroni sendiri. Dan ada lagi penyemak yang lain daripada pihak Jabatan Mufti. Tapi itulah tuan-tuan kan, bila kita kata kerja manusia ni takkan ada yang sempurna, mesti ada silap sebab kita manusia. Dia yang pelik dia tuan-tuan, bila kita menyalahkan orang seolah-olah kita tak pernah buat silap. Itu yang tak betul. Tapi kesilapan itu adalah perkara biasa. Dan kesilapan itu akan menjadi perkara yang tak biasa apabila kita tidak mengakui akan kesilapan. Tapi buat kesilapan itu adalah lumrah manusia dan kita kena betulkan. Okey. Ar-rajulu at-tafihu yatakallamu fi amril 'amah. Rawahu Ahmad wa Ibn Majah wal Hakim. Maksud dia tuan-tuan, kita tengok sedikit maksud dia. Daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata bahawasanya Rasulullah SAW bersabda, akan datang kepada manusia tahun-tahun yang penuh dengan tipu daya. Pada saat itu orang yang berdusta dikatakan benar, sedangkan orang yang benar dikatakan berdusta. Orang yang khianat diberikan amanah, manakala orang yang amanah dikatakan pengkhianat. Golongan Ruwaibidah pula akan berkata-kata. Para sahabat bertanya, apakah yang dimaksudkan dengan Ar-Ruwaibidah? Baginda menjawab, orang yang jahil lagi hina berbicara berkenaan urusan masyarakat umum ataupun urusan umum. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Majah dan Al-Hakim. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Majah dan Al-Hakim daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Sayyidina Abu Hurairah kita dah bincangkan tentang kepribadian beliau, tentang biografi beliau. Waalaikumsalam. Sama-sama. Semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kita telah bincang tentang kepribadian beliau. Sayyidina Abu Hurairah kata apa? Nabi SAW bersabda, sayati 'alan nasi sanawatun khadda'atun. Nabi kata akan datang kepada manusia tahun-tahun, sanawatun khadda'atun, yang mana tahun-tahun tersebut penuh dengan tipu daya. Al-Imam Suyuti rahimahullahu taala ketika memahami hadis ini, ketika mensyarahkan hadis ini, kata beliau khadda'atun ni apa? Dia tak faham dengan beliau tidak memahami makna khadda'atun ini dengan tipu daya. Tapi kata beliau khadda'atun ini bermakna suatu tahun yang akan berlaku, tahun-tahun tersebut hujan turun dengan lebat. Tetapi tumbuh-tumbuhan hidup dengan segan, hidup mati tak mau. Tak berapa nak hidup, tak berapa nak tumbuh. Tapi hujan lebat. Cuma tumbuh-tumbuhan tak hidup. Kerana kata Imam Suyuti, khadda'atun di sini maknanya tak balance. Biasanya patutnya bila hujan lebat, tumbuh-tumbuhan akan subur. Tetapi akan berlaku pada akhir zaman, dalam hadis ini menurut Imam Suyuti, akan berlaku pada akhir zaman, yang mana pada tahun-tahun tersebut hujan turun dengan lebat. Tapi pokok tak berapa nak segar. Ini pendapat Imam Suyuti rahimahullahu ta'ala anhu. Waalaikumsalam Puan Sabaria. Selamat datang Puan Sabaria. Jadi itu pendapat Imam Suyuti. Tetapi sebahagian ulama yang lain mengatakan bahawa khadda'atun ini zaman yang penuh dengan tipu daya. Tahun-tahun yang penuh dengan pendustaan. Semuanya palsu tuan-tuan. Semuanya penuh tipu daya.
Sebab apa? Sebab lepas tu Nabi kata apa? Yusaddaqu fihal kadhib. Nabi kata setelah itu dikatakan orang yang penipu, orang yang pembongak, orang Sembilan kata pembongak kan, kaki putar, kaki bolid, tetapi dikatakan dia sebagai orang yang jujur, orang yang amanah, orang yang boleh dipercayai. Ini dikatakan yusaddaqu fiha al-kadhib, orang yang pembongak, penipu, tapi dikhabarkan sebagai orang yang jujur. Padahal orang semua tahu dia pembongak kan. Memang kaki kelentong, kaki melipat, orang kata. Habis kalau bagi duit dekat dia, habis duit dipusing Kalau bagi kereta kat dia, habis kereta dipusing Bagi apa kat dia? Memang dia tak boleh nak jaga. Kaki pembongak, kaki penipu. Wa yukadzabu fiha as-sadiq, dan begitu juga orang yang jujur, orang yang dipercayai, tapi dikatakan dianggap sebagai orang yang penipu. Orang yang penipu dikatakan orang yang menipu dikatakan jujur, orang yang jujur pula dikatakan sebagai penipu pembongak. Terbalik. Wa yu'tamanu fiha al-kha'in, dan diberikan amanah kepada orang yang khianat. Al-kha'in. Waalaikumsalam semua yang beri salam. Wa yu'tamanu fiha al-kha'in, dan diberikan amanah kepada orang yang khianat. Orang yang pengkhianat, orang yang tidak boleh memegang amanah, diberikan amanah. Wa yukhawwanu fiha al-amin, dan orang yang amanah pula dianggap sebagai khianat. Orang yang amanah dikatakan sebagai pengkhianat. Orang yang pengkhianat dikatakan sebagai amanah. Ini yang Nabi sebut dalam hadis ini. Dan tuan-tuan, apa yang Nabi sebut ini jelas berlaku pada hari ini. Seorang pun daripada kita tak boleh nak menafikan tentang apa yang Nabi sebut. Kerana berlaku di hadapan mata kita. Kita boleh tengok sekeliling kita. Kan, tak payah tengok jauh-jauh dah. Tengok sekeliling kita, tak payah tengok negara lain, tak payah tengok tempat lain. Negara kita sendiri. Apabila amanah diberikan kepada orang yang tidak sepatutnya. Orang yang amanah dikatakan sebagai pengkhianat. Tetapi orang yang pengkhianat diangkat, dijadikan sebagai pemimpin, dijadikan sebagai orang yang dihormati. Sedangkan sepatutnya pemimpin ni siapa, tuan-tuan? Pemimpin ni kita nak pilih mestilah orang yang, pertama syarat dia orang yang mulia. Apa maksud orang yang mulia? Allah kata, inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah itu siapa? Orang yang paling bertakwa. Itulah orang yang pertama yang kita kena letak kriteria, kita kena jadikan syarat untuk kita jadikan dia pemimpin. Bukan kita main tangkap muek ni untuk kita jadikan pemimpin, tuan-tuan. Kalau kita main tangkap muek, kan, kita main ambil apa yang ada, ini yang berlaku hari ini. Kan? Bertukar, berpecah, bergaduh, poning kepala kita yang bawah ni menengok. Sebab apa? Sebab salah kita. Kita tak boleh, kita nak salahkan siapa? Siapa yang lantik dia orang? Kita punya kerja lah tu. Kita yang melantik. Hari ni kita nak bising dengan siapa? Kan? Kita mengundi, masa mengundi tak nak dia mengundi Ni dah bila berlaku macam ni, barulah dia heboh, nak dia marah, nak dia bergaduh. Jadi kesilapannya berdasarkan kepada kita. Kita yang tidak memilih orang yang betul-betul. Sebab tu, tuan-tuan, saya pernah ditanya orang, beberapa orang tanya saya, Ustaz bendera apa Ustaz? Dia tanya saya kan. Ustaz sokong politik mana? Ceritalah sikit Ustaz. Saya kata, saya tak sokong politik mana-mana. Saya pernah bagi jawapan, ada seorang kata kat saya, Ustaz ni lagi tak boleh pakai, dia kata. Dia kata saya tak boleh pakai. Sebab apa? Sebab tak ada pendirian, kata dia. Ustaz konolah pilih satu bendera Ustaz. Biru ke, hijau ke, coklat ke, oran ke, biru ke kan, kuning ke. Pilihlah apa-apa warna Ustaz. Ini tak ada apa-apa pendirian. Saya kata, saya kalau mengundi, saya tak akan pilih bendera. Saya tak akan pilih politik. Saya pilih siapa? Saya pilih orang yang sepatutnya menjadi pemimpin. Kalau kita pilih bendera, tuan-tuan, belum tentu orang yang dihantar untuk jadi pemimpin tu orang yang sepatutnya. Tu yang kadang-kadang tak siapa-siapa dia jadi, asalkan orang tu pandai bercakap, dia letak jadi pemimpin. Akhirnya jadi pemimpin kita orang yang kan, faham lah. Jadi tuan-tuan, sebab tu kita sendiri kalau nak memilih, pilih orang yang selayaknya. Jangan kita ikut-ikut, jangan kita orang undi ni, saya pun undi ni. Tak.
Kita sendiri dipertanggungjawabkan untuk memilih orang yang amanah, orang yang layak. Bila kita sendiri tak memilih orang yang layak, akhirnya akibat kepada diri kita. Yang hancur negara kita, tuan-tuan. Dan Nabi kata, antara tanda kiamat apa? Idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantadhirus sa'ah. Nabi kata, kalaulah amanah itu diberikan kepada bukan ahli dia. Kita melantik pemimpin yang bukan sepatutnya menjadi pemimpin. Maka kata Nabi, fantadhirus sa'ah. Tunggulah akan berlakunya kiamat. Itu tanda-tanda daripada berlakunya kiamat. Jadi nak cari pemimpin, kita kena cari yang mulia yang pertama, yang ada takwa. Yang kedua, orang yang cerdik. Tak boleh kita cari pemimpin yang bertakwa, duduk semayang dekat masjid 24 jam, berzikir, baca Quran. Sudah kita punya urusan negara tak diurus. Kan dia beribadah 24 jam. Bukan salah, tetapi kita nak cari pemimpin yang memang cerdik, yang boleh mentadbir. Bukan sekadar takwa, tetapi ianya juga ada kecerdikan yang boleh memimpin, boleh mengurus. Begitu juga mestilah terpelajar. Kalau cerdik ya tapi tak ada pendidikan, tak boleh juga. Kan itu yang berlaku, ada tipu sijil lah, apalah, macam-macam hal lah, tuan-tuan. Kan? Dan antara syarat kita nak cari pemimpin yang apa dah, tuan-tuan? Nabi ajar kita untuk mencari pemimpin yang amanah, yang dedikasi. Jangan kita pilih pemimpin ikut muka. Jangan kita pilih pemimpin ikut yang pandai bercakap. Pandai bercakap ni, tuan-tuan, tak ada guna nak mentadbir negara dah, tuan-tuan. Pandai bercakap ni bergaduh boleh lah, berdebat. Kita bukan nak berdebat, tuan-tuan. Kita nak mentadbir dan mengurus negara kita. Dan ini yang Nabi ajar. Ketika mana sahibun Najran, ada beberapa orang daripada Najran, dia datang kepada Nabi SAW, minta kepada Nabi untuk hantar pemimpin bagi Najran. Minta untuk Nabi hantar wakil untuk dijadikan sebagai pemimpin. Nabi kata apa? Nabi kata, la ab'athanna ma'akum rajulan aminan haqqa aminin. Kata Nabi SAW, aku akan mengutuskan kepada kalian rajulan, seorang lelaki. Ini kriteria yang Nabi bagi tahu kepada kita. Apa kriteria lelaki ni? Aminan, seorang yang amanah. Bukan sekadar amanah, kata Nabi SAW, haqqa aminin. Dia juga orang yang sangat-sangat amanah. Dia bukan sekadar amanah, tetapi dia orang yang sangat amanah, yang sangat dipercayai, yang sangat bertanggungjawab. Siapa dia? Nabi berpaling kepada Sayyidina Abu Ubaidah bin Jarrah dengan mengatakan, kum ya Aba Ubaidah. Apabila Sayyidina Abu Ubaidah bangun, bila Nabi kata, berdiri, bangun wahai Abu Ubaidah. Bila Abu Ubaidah bangun, Nabi kata apa? Hadza aminu hadhil ummah. Kata Nabi SAW, inilah orang yang paling amanah yang ada dalam umat aku. Ini pengiktirafan Nabi untuk dijadikan sebagai pemimpin. Siapa dia? Orang yang amanah. Orang yang boleh dipercayai. Jadi tuan-tuan, pemimpin ni, tuan-tuan, kita juga kena faham, pemimpin yang kita lantik ini juga bukanlah sekadar pemimpin negara. Nanti orang kata, oh ustaz ni nak kritik politik ni, nak kritik pemimpin lah ni. Tak, tuan-tuan. Kita cerita tentang hadis ni, tuan-tuan. Tuan-tuan jangan pergi jauh-jauh mana. Kita cerita tentang hadis ni. Ya. Pemimpin ni bukan sekadar pemimpin negara. Begitu juga pengarah, ketua penolong pengarah, ketua setiausaha, pengurusi, tak kira lah pengurusi majlis agama ke, pengurusi apa ke, pengurusi masjid ke, pengurusi surau, semua itu pemimpin. Begitu juga pemimpin syarikat, bos-bos yang ada di syarikat-syarikat, itu pun pemimpin kita. Pemimpin NGO yang memimpin badan-badan NGO ni, dia pun juga pemimpin yang kita kena pilih, kena cari yang betul-betul amanah. Kalau tak apa jadi, tuan-tuan, itu yang song gelap duit 10,000, akhirnya dia keluar poshare. Kita menyumbang untuk bayar poshare dia. Kita menyumbang untuk dia beli kereta mewah-mewah. Sedangkan sepatutnya duit itu diberikan kepada yang selayaknya. Jadi kalau kita berikan, kita melantik seorang pemimpin yang bukan ahlinya, yang tidak amanah, maka itu jadinya. Pemimpin ni juga ada dekat sekolah pun ada pemimpin. Sekolah siapa pemimpin dia? Guru besar. Kalau kat kampung pun ada pemimpin, ketua kampung kita. Kalau dekat taman pun ada pemimpin, ketua taman kita. Jadi pemimpin ni bukan sekadar pemimpin negara. Hari ni kita ni suka tengok hal orang. Bila cerita tentang hadis cerita pemimpin, kita pun menengok orang. Kita lupa nak tengok diri kita sendiri. Sedangkan diri kita pun sebenarnya adalah pemimpin. Nabi kata apa? Kullukum ra'in, kata Nabi SAW. Setiap daripada kalian adalah pemimpin. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyati.
dan setiap kalian akan dipersoal, akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala akan apa yang kalian pimpin. Seorang ayah pemimpin kepada keluarga dia. Jadi semua daripada kita adalah pemimpin. Seorang ibu juga membantu ayah sebagai pemimpin. Jadi semua kita adalah pemimpin dan kita akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala akan apa yang kita pimpin. Nak cari pemimpin ni tuan-tuan, kita kena ambil kriteria yang telah disebutkan oleh Nabi SAW supaya kita tidak jadi huru-hara. Jadi seperti mana yang Nabi sebut dalam hadis ini, yang mana kita berikan amanah kepada orang yang khianat. Orang yang khianat, orang yang tidak boleh dipercayai, orang yang songlap, itu kita berikan amanah. Kita lantik dia jadi pemimpin. Kita bagi dia jawatan-jawatan yang besar. Sedangkan dia tidak layak untuk jawatan tersebut. Okey? Wa yukhawwanu fihal amin. Dan orang yang amanah tak diangkat. Orang yang sepatutnya menjadi pemimpin tak diangkat. Orang yang tak layak, orang yang tak sepatutnya menjadi pemimpin. Jadi pemimpin ni tuan-tuan janganlah faham saya, oh ustaz ni nak suruh turun ke ni apa. Tak tuan-tuan, saya bukan nak cerita politik, saya bukan orang politik. Saya cuma nak cerita tentang apa yang Nabi bagi tahu dalam hadis ini dan apa yang perlu kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Kita pun akan melantik ketua-ketua kita, ketua kampung kita, ketua pengurusi masjid, pengurusi surau. Semua ketua-ketua itu kita akan lantik. Jadi kita sebagai orang yang nak melantik ni kenalah pilih dengan betul. Jangan kita menolak-nolak bila duit hilang, bila berlaku masalah kita bising. Sedangkan puncanya kita orang yang amanah kena ke depan. Jangan menyuruh kan. Yang masalah berlaku bila orang amanah menyuruh. Orang yang betul-betul amanah, yang layak, tak nak ke depan, tak nak menguruskan, tak nak jadi pengurusi, tak nak jadi ketua. Akhirnya jadi pengurusi siapa? Orang yang tak boleh pakai, orang yang khianat, orang yang songlap, itu yang jadi. Dan kata Nabi SAW dalam hadis ini juga, وَيَنْتِقُ فِيهَا الرُّوَيْبِضَةُ. Akan berkata-kata orang ruwaibidah. Ruwaibidah ni apa tuan-tuan? Ruwaibidah ni asal perkataan dia ar-rabidah. Isim tasghir bagi ar-rabidah. Jadi bila Nabi kata ar-ruwaibidah, sahabat tanya, apa itu ruwaibidah wahai Rasulullah? Nabi pun kata, ar-rajul at-tafih yatakallamu fi amril amah. Orang ar-ruwaibidah ini adalah orang yang at-tafihu, orang yang bodoh. Bahasa mudah dia bodoh lah tuan-tuan kan. Payah-payah nak bertapih-tapih ni susah nak faham. At-tafihu, orang yang bodoh. Kalau di Morocco dulu tuan-tuan, dia kalau marah dengan orang tu dia kata atfu. Itu kalau dia marah lah tu perkataan yang tak baik lah. Tetapi nak menggambarkan tafih ni apa? Orang yang bodoh. Orang yang kedudukan hina. Nanti kita akan lihat apa yang disebutkan oleh Said Abdul Aziz bin Sidi Al-Rumari. Jadi orang yang bodoh ni, orang yang pandai, orang yang tidak layak ni, dia bercakap tentang perkara-perkara yang besar. Tentang perkara-perkara yang handal. Dia bukan doktor, tapi bercakap mengalahkan doktor. Dia lah bercerita tentang vaksin ni ada chip lah, vaksin ni apalah, vaksin ni boleh buat mati lah. Makin banyak vaksin makin naik kes lah. La haula wala quwata. Dia bukan doktor, tetapi dia bercakap mengalahkan doktor. Doktor pun melopong tengok. Ya kau ada chip, dia pun tak tahu. Doktor, kadang-kadang orang yang buat vaksin ni pun melopong. Bila masa pula dan masukkan chip. Tak ada kocor dan masukkan chip. Kan? Begitu juga tuan-tuan dengan orang yang bukan doktor, tetapi sibuk nak cari tentang ubat. Dia pula nak cari ubat. Kan? Ustaz dah cukup 2 dos ke? Jangan tanya. Dia bukan orang yang layaknya, tetapi nak bercakap tentang ubat. Dia pula kata, ada yang datang jumpa dengan saya, Ustaz cuba ubat ni. Saya tengok ubat apa, rasanya ubat untuk binatang. Dia suruh saya cuba. Tak nak saya dah. Kan? Suruh macam-macam ubat. Dia cerita hari ni tuan-tuan, ar-ruwaibidah ni siapa tuan-tuan? Ruwaibidah ni ada berkata-kata tuan-tuan. Tuan-tuan boleh buka Facebook, tuan-tuan boleh buka WhatsApp, tuan-tuan boleh buka Twitter, mana-mana ada tuan-tuan. Dalam WhatsApp tuan-tuan tu ramai golongan ini. Golongan apa yang Nabi sebut sebagai ruwaibidah? Golongan yang dia tidak ada kelayakan. Orang yang tidak ada pelajaran tapi duk share dekat WhatsApp tentang ubat untuk COVID. Makan ni lah, makan tu lah, makan ni lah, makan ubat untuk binatang. Macam-macam ni share tuan-tuan. Tuan-tuan kalau fikir logik je lah kan. Kalaulah ubat-ubat tu berkesan tuan-tuan, sudah pasti tuan-tuan kerajaan akan guna ubat tu untuk bagi kepada kita. Sebab kita semua nak ubat yang berkesan untuk mengatasi masalah negara kita. Orang kalau betul lah ubat itu boleh dijadikan sebagai ubat yang
boleh mengubati penyakit COVID-19. Dah lama dah orang yang buat vaksin tu dia gantikan dengan ubat yang tuan-tuan cadangkan tu. Tak kira lah apa pun tuan-tuan cadangkan, bunga ke, pokok ke, daun ke. Dah lama orang tu guna dah, nak jual bagi kat kita. Dia proses ke macam mana ke, asalkan boleh jual kepada kita. Nak bagi supaya COVID ini dapat diatasi. Tapi bila kita tak ada asas, kita tak ada pendidikan, tapi nak bercakap tentang perkara yang umum, nak cakap perkara yang besar, nak tunjuk handal kita. Orang cerita tentang COVID, kita pun nak cerita tentang COVID. Orang cerita tentang vaksin, kita pun nak cerita tentang vaksin. Akhirnya kita cakap merapu. Kita bukan orang yang selayaknya. Begitu juga dengan ustaz-ustaz, orang agama. Sebab tu saya ingat lagi kata-kata Sahibus Samahah, Datuk Haji Muhammad Yusof bin Haji Ahmad. Dalam bilik meeting dia kata apa? Dia kata masalah yang berlaku hari ni, COVID ni tak ada besar, ada masalah makin besar bila ustaz-ustaz kita yang menambah minyak di dalam api, kan? Ustaz-ustaz kita yang menjadikan masalah makin besar. Dia pula yang menyebarkan tentang benda-benda yang tidak sepatutnya. Kita orang agama jangan masuk campur tentang urusan perubatan, bukan bidang kita. Macam mana kita marah orang lain bercakap tentang agama, macam itu jugalah orang lain. Kenapa kita marah orang lain, orang yang bukan bidang agama, pilot, doktor ke dalam perubatan bercakap tentang agama, kita marah? Sebab apa? Sebab benda itu tidak berasas. Tidak berasaskan kepada apa yang sepatutnya disampaikan, apa yang terjadi dengan realitinya. Kita marah. Begitu jugalah kepada orang lain. Kita selalu mengajar orang fasalu ahla zikri in kuntum la ta'lamun, tanya kepada ahlinya juga kalau tidak tahu. Tapi bila kita ditanya tentang vaksin, bila kita ditanya tentang COVID, kita bercakap seolah-olah kita doktor, seolah-olah kita ahli, sedangkan kita sedar kita bukan ahli. Kita sains pun tak belajar, kan? Kita sains pun belajar takat form 5, itulah akhir, tapi bercakap mengalahkan doktor. Sebab itu tuan-tuan, Ruwaibidah ini bukan sekadar orang yang tidak ada pengetahuan, bukan sekadar orang yang hina, tetapi boleh jadi juga kepada orang agama. Apabila mereka kononnya nak bercakap tentang perkara yang besar. Kan kalau dia tak jawab, kan orang kata dia tak tahu. Ya, tak sepatutnya orang yang tiada ilmu nak bercakap tentang perkara yang dia tak tahu. Bila semua orang nak bercakap, tuan-tuan, itu yang jadi poning kepala. Kerajaan poning kepala, Kementerian Kesihatan poning kepala, semua poning kepala. Kau jap ubat ni lah keluar, kau jap ubat ni lah, kau jap tu boleh lah, kau jap. Kita sendiri pun jadi huru-hara, tuan-tuan. Kita nak mengatasi masalah COVID ni bersama-sama. Kita kena bersama-sama lah bagi kerjasama, kan? Boleh kalau kita tak setuju dalam beberapa perkara, contohnya ada beberapa yang kita tak setuju tentang SOP ataupun, boleh. Tapi berikanlah cadangan yang sebaiknya. Janganlah kita menghina, mengutuk, menyalahkan, kata orang ni ejen Yahudi lah, ejen Israel lah, ejen Dajjal lah. Jadi benda itu akan menyebabkan, bukan menyelesaikan masalah, tapi menambahkan lagi masalah. Okey tuan-tuan. Jadi Ruwaibidah ni apa? Orang yang tak layak, orang yang hina, yang nak bercakap tentang benda yang besar-besar, benda yang hebat-hebat. Hari ni kita ada YouTube, kita ada Instagram, kita ada Facebook. Hari ni kita ada netizen, kan? Makcik-makcik netizen, uncle-uncle netizen. Luka' ibn Luka'. Ya betul, Ustaz Saiful. Ustaz Saiful pegawai daripada Jabatan Mufti. Inilah yang Nabi sebut Luka' ibn Luka'. Yang mana dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Sayyidina Huzaifah bin Yaman radhiyallahu ta'ala anhu, yang kita dah sebut dah Sayyidina Huzaifah sebelum ini, tentang kepribadian Sayyidina Huzaifah, yang mana beliau ini cenderung kepada hadis-hadis akhir zaman. Sayyidina Huzaifah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau riwayatkan sebuah hadis yang mana kata Nabi SAW, la taqumus sa'atu hatta yakuna as'adan nasi bid dunya Luka' bin Luka'. Kata Nabi SAW, tidak akan berlakunya kiamat. Ini tanda berlakunya kiamat. Nabi kata tidak akan berlakunya kiamat sehinggalah orang yang paling bahagia Luka' ibn Luka'. Orang yang paling bahagia siapa dia? Luka' ibn Luka'. Siapa Luka' ibn Luka' ini? Ibnu Athir dalam Nihayah fi Gharibil Ahadith wal Athar. Beliau kata apa? Luka' ibn Luka' ni orang yang hina daripada keluarga, daripada keturunan yang hina. Itu Luka' ibn Luka'. Dia menjadi orang yang paling gembira, orang yang paling bahagia. Ada pendapat lain seperti At-Tahawi menyatakan dalam Syarah Mushkil Athar, kata beliau, tidak ada khilaf yang mengatakan bahawa Luka' ibn Luka' ini adalah hamba atau orang yang hina. Sebab apa? Luka' ini asalnya perkataan menunjukkan tentang sifat hamba, tapi kemudian dinisbahkan kepada orang yang bodoh, orang yang hina. Dan Al-Munawi sendiri dalam kitab At-Taisir dia kata apa?
Luka' ibn Luka' ni adalah orang yang bodoh lagi hina, lagi teruk. Dah lah bodoh, hina pula, kata Al-Munawi. Begitu juga Ibn Battal, beliau kata hamba yang bodoh. Luka' ibn Luka' ni adalah hamba yang bodoh. Dari keturunan yang hina, dan mempunyai akhlak yang keji, seperti mana disebutkan Ali Al-Qari dalam Mirqatul Mafatih. Kata beliau, Luka' ibn Luka' ini daripada keturunan yang hina, atau orang yang tidak diketahui daripada mana asal usulnya, dan mempunyai akhlak yang keji. Ini Luka' ibn Luka'. Kata Nabi SAW, tanda akan berlakunya kiamat, orang yang paling gembira, orang yang paling bahagia, orang yang paling banyak dapat perhatian, yang ramai fans, yang menjadi influencer. Siapa dia? Golongan pandai, kata. Golongan yang bebal, bahasa mudah dia. Golongan yang hina, yang dia tidak ada keahlian. Tah mana datang dia. Bila hari ni kita ada Facebook, seperti kita kata tadi, ada YouTube, semua orang nak bercakap. Semua orang nak jadi influencer, nak dapat perhatian, nak jadi tumpuan masyarakat, nak ada fans, nak jadi YouTuber, nak ada income jadi YouTuber. Kalau nak jadi YouTuber tak salah. Tapi yang salah dia apa? Bila kita bercerita tentang perkara yang tidak sepatutnya. Kita bukan ahlinya, kita bercerita tentang perkara yang bukan kita ahli. Maka itu yang tidak dibenarkan. Maka itu yang kita sebut sebagai Luka' ibn Luka'. Pandai. Menjadi orang yang bahagia, orang yang gembira sekali, pandai. Sebab apa? Dia diberikan perhatian. Orang yang bodoh, orang yang hina, yang buat kerja bukan-bukan dekat YouTube, diberikan perhatian. Orang yang cakap benda bukan-bukan, cerita tentang Freemason, ini tentang agenda Yahudi lah, tentang apalah, cerita yang pelik-pelik, itu yang menjadi tumpuan. Itu yang orang suka. Kita ni cerita tentang fakta, kita cerita tentang dalil, kita cerita tentang kawaid fiqh, orang tak gemar nak dengar. Oh tu bosan lah ustaz ni. Oh ustaz ni pun sama agenda Yahudi. Dah kita pula kena Yahudi. Ini masalah tuan-tuan yang kita sangat risau, yang kita kena sama-sama mengatasinya supaya dia tidak menjadi semakin parah. Kan? Jadi tuan-tuan, kesimpulan daripada hadis ni apa tuan-tuan? Kita tengok apa yang dikatakan oleh Sayyid Abdul Aziz bin Siddiq Al-Ghumari. Hadis ini mempunyai riwayat daripada beberapa orang sahabat. Tuan-tuan ada buku boleh buka pada halaman 140. Kata Sayyid Abdul Aziz bin Siddiq Al-Ghumari, hadis ini mempunyai riwayat daripada beberapa orang sahabat. Sebahagian riwayat menafsirkan Ar-Ruwaibidah sebagai orang yang hina, seperti dalam hadis ini. Sebahagian lain dengan makna orang yang fasik. Dalam sebahagian lain pula dengan makna orang yang hampir fasik. Dan dalam sebahagian lain dengan makna orang yang tidak dipedulikan. Kesemuanya dengan makna yang sama. Kata Sayyid Abdul Aziz bin Siddiq Al-Ghumari, hadis ini diriwayatkan dengan beberapa riwayat. Dan dalam beberapa riwayat tersebut, Nabi SAW mentafsirkan, menjelaskan tentang makna Ruwaibidah dengan pelbagai makna. Ada riwayat mengatakan bahawa Nabi SAW ketika ditanya tentang Ruwaibidah, Nabi kata orang yang hina, seperti hadis ini. Ada riwayat yang Nabi kata Ar-Ruwaibidah ini adalah orang yang fasik. Ada riwayat yang mana Nabi kata Ar-Ruwaibidah ini adalah orang yang hampir kepada fasik. Dia belum fasik tapi dia hampir kepada fasik. Dan ada juga riwayat mengatakan bahawa Ar-Ruwaibidah ini adalah orang yang tidak dipedulikan, orang yang tidak ada kedudukan, orang yang dipandang hina. Jadi kata Said Nazul lagi, yang dimaksudkan dengannya ialah kesemua dengan makna yang sama. Tapi maksud nak disampaikan dalam hadis ini apa dia? Orang yang hina, tidak berkelayakan. Ini kita kata tadi. Dahlah tidak berkelayakan, tetapi nak cerita juga apa yang bukan pada bidang dia. Ahlan, Ustaz Hafiz. Barakallahu fikum Ustaz. Ustaz Hafiz antara ustaz yang banyak mengajar saya, mengajar bidang dalam ilmu nahu. Ahlan Ustaz Hafiz. Jadi tuan-tuan, maksud daripada hadis keseluruhan dia apa? Orang yang hina, yang tidak berkelayakan, yang tidak dikenali oleh manusia. Ini yang kita kata tadi. Bila Facebook ada ini tuan-tuan. Zaman dulu tuan-tuan, kita tak kenal dengan orang jiran sebelah. Kita tak kenal dengan orang selain daripada jiran sebelah kita. Yang paling handal pun kita kenal dengan orang kampung kita. Kan? Makin zaman tak ada Facebook, tak ada YouTube, semua benda Allah ni tak ada lagi. Yang kita kenal hanya orang kampung kita, hanya orang masjid. Alih-alih pun kalau lelaki yang pergi kerja, kenal pun dekat kawan-kawan tempat kerja. Kita tak kenal orang luar yang pelik-pelik ni, tak kenal. Yang rambut bergulung lah, yang rambut macam-macam lah jenis orang tuan-tuan. Kita tak kenal zaman dulu. Tapi akhir-akhir ini, apabila adanya Facebook, adanya YouTube, adanya Twitter, kita nampak orang-orang yang tidak dikenali oleh manusia. Kita tak tahu mana datang dia. Kita tak tahu apa background agama dia, apa background pelajaran dia, dia bidang apa. Kita tak tahu. Tapi dia bercakap seolah dialah yang tahu segala-galanya.
Maka ini yang disebutkan tidak dikenali oleh manusia, namun menguruskan urusan umum yang besar. Kita tak kenal siapa dia, tapi bercakap seolah-olah dialah yang paling handal, seolah-olah dialah yang tahu segala-galanya. Rambut gulung. Minta maaf Ustaz Khairul. Okey. Lalu kata Said Abdul Aziz, dia lalu dia mempunyai hak untuk memberi arahan. Orang ni tuan-tuan, orang yang hina, yang tidak ada kelayakan, yang tidak dikenali oleh manusia, yang menguruskan urusan-urusan yang umum, urusan-urusan yang besar ini, dia mempunyai hak untuk memberi arahan kepada kita dan memberi larangan kepada kita, melarang kita untuk melakukan sesuatu. Dan dia juga diberikan kuasa. Orang yang hina tadi, yang kita tak kenal entah siapa dia, yang dia tidak ada kelayakan, dia diberikan kuasa sehingga dia boleh mengarah kita. Dia boleh melarang kita untuk membuat sesuatu. Selain kata Said Abdul Aziz, pandangannya diutamakan seperti yang dikatakan dalam sebuah hadis, kata Nabi SAW, وَتَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ الْجُوعَ رِعَاءَ الشَّاتِ رُؤُوسَ النَّاسِ. Seperti mana dalam hadis Jibril, hadis yang panjang. Ketika mana akhir sekali Jibril tanya kepada Nabi SAW tentang alamat as-sa'ah, tentang tanda-tanda berlakunya kiamat. Kata Nabi SAW, pada akhir hadis tersebut ada beberapa tanda yang lain, tapi akhirnya Nabi kata وَتَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ الْجُوعَ رِعَاءَ الشَّاتِ رُؤُوسَ النَّاسِ. Nabi kata kalian akan melihat orang yang berkaki ayam, tiada pakaian, melarat, kelaparan, mengembala kambing. Ini sifat-sifat yang Nabi kata. Orang-orang yang macam ni akan dilantik menjadi pemimpin kepada manusia. Orang yang tidak layak, orang yang kita tak kenal pun siapa dia, tah mana datangnya, tah apa yang dia belajar. Tetapi dia diangkat menjadi pemimpin. Bila dia diangkat menjadi pemimpin, dia pula yang boleh mengarah kita buat macam-macam. Bahkan dalam riwayat lain, disebutkan bahawa mereka akan dijadikan sebagai mulukan nas. Nabi kata mereka, orang yang hina, orang yang tak ada pakaian ini, orang yang melarat, orang yang kelaparan ini, yang kerja dia mengembala kambing dulu, dia akan dilantik menjadi pemimpin besar negara, mulukan nas, ataupun dilantik menjadi raja. Dan kata Said Abdul Aziz, inilah realiti yang berlaku pada hari ini bagi mereka yang memerhati dan mencermati, dan hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala lah kita menyerahkan segala urusan. Tuan-tuan, kesimpulan daripada hadis ni apa yang kita dapat tahu tuan-tuan? Yang pertama, kita kena pelajarilah ilmu yang benar. Kita kena belajar ilmu yang sebenar. Kita kena cari guru yang memang berkeahlian untuk menyampaikan sesuatu ilmu. Kita kena cari guru yang menyampaikan ilmu yang tidak membawa kepada kesesatan. Hari ni tuan-tuan ramai guru, tuan-tuan buka Facebook macam-macam jenis guru ada tuan-tuan. Yang cerita ilmu makrifat lah, yang cerita ilmu lipat lah, macam-macam ada tuan-tuan. Tapi kita sendiri kena berusaha untuk mencari ilmu yang benar. Jadi kita kena usaha, jangan kita tunggu ilmu tu datang masuk ke kepala kita. Takkan ada tuan-tuan. Kita kena usaha, kita kena cari untuk kita dapat ilmu yang benar. Sebab tuan-tuan, kita khawatir bila kita dapat ilmu yang tidak benar dan kita akan menjadi orang yang membuat suatu perkara yang tidak benar, tapi kita yuhsinuna annahum wa yuhsibuna annahum yuhsinuna sunna, yang mana Allah sebut mereka menganggap bahawa mereka sedang melakukan kebaikan, sedangkan apa yang mereka lakukan itu adalah kesesatan dan tidak diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wal iyad billah. Yang kedua tuan-tuan, dalam hadis ini juga kita dapat pengajaran bahawa kita perlu beramal dengan ilmu yang kita miliki. Yang ilmu yang kita ada dan apa yang Nabi sebut dalam hadis ini kita kena amalkan. Kita kena praktikkan, jangan hanya hari ni kita dengar, hari ni kita semangat, esok kita dah lupa, kan? Yang ketiga, kita jangan termasuk dalam golongan yang berdusta atas nama agama. Jangan kita jadikan agama sebagai medium untuk kita mendapat perhatian. Jangan kita jadikan agama untuk kita mendapat habuan dunia. Dan inilah yang akan disebutkan oleh Nabi dalam hadis yang seterusnya, yang mana Nabi menggambarkan tentang manusia pada akhir zaman, yang mana mereka itu cari makan dengan lidah mereka. Allah. Tuan-tuan, kalau kita tengok hadis-hadis yang Nabi sebut ni, sifatan ataupun sifat yang diberikan oleh Nabi SAW ini sangat perinci, sangat detail, yang tidak mungkin boleh dikatakan oleh orang yang bukan Nabi. Tidak mungkin mengetahui perkara-perkara ini yang bukan Nabi. Dan dalam hadis-hadis ini juga tuan-tuan menunjukkan mukjizat yang jelas tentang kebenaran Rasulullah SAW. Dengan kita baca hadis ini, kita dapat bertambah iman kita, seperti mana kita sebut pada awal perbicaraan kita, menambahkan keyakinan kita tentang kebenaran Rasulullah SAW,
Dan kita juga dapat melihat mukjizat Rasulullah SAW pada hari ini. Walaupun Nabi dah tak ada, tapi Nabi SAW meninggalkan kepada kita mukjizat yang boleh kita lihat selain daripada Al-Quran. Dan yang terakhir tuan-tuan, pengajaran daripada hadis ini juga tuan-tuan, kita jangan jadi manusia yang tunjuk pandai. Kita jangan jadi orang yang nak dapatkan perhatian, akhirnya kita pun cakap segala-galanya. Kita cakap je apa yang kita suka. Walaupun kita tak tahu, walaupun kita pun dapat daripada internet. Dia dapat daripada internet je tuan-tuan. Dia bukan kaji pun. Dia kata kaji, tapi kaji dia dekat internet. Semua orang boleh kaji dekat internet tuan-tuan. Cuma ilmu ini tuan-tuan, kajian ini bukan memadai dekat internet. Kita kena pergi kepada lapangan. Macam mana saintis mereka mengkaji. Mereka melihat sama ada boleh ataupun tidak. Sama ada sesuai ataupun tidak. Dia bukan sekadar kita kaji dekat internet. Kita search. Oh betul lah ni. Sama juga macam dalam bidang agama. Dalam bidang agama tuan-tuan, kita tak boleh kaji melalui internet semata-mata. Sebab ilmu itu bukan diambil seperti itu. Bukan diambil hanya melalui internet. Kita perlukan guru. Kita perlukan orang yang berkeahlian untuk mengajar. Kita perlukan lapangan untuk mengkaji supaya kita dapat tahu kebenarannya. Dan dalam internet tu tuan-tuan, masalah yang paling besar apa dia? Kita tak ada penapis. Kita tak ada benda yang boleh menentukan sama ada perkara itu betul ataupun salah. Siapa yang nak tentukan benda itu betul ataupun salah? Tak ada siapa. Sebab tu, cara untuk mengkaji, dia kata, saya dah kaji ustaz. Saya dah baca ustaz. Kat mana baca? Dekat internet. Siapa yang boleh pastikan dekat internet tu betul? Ada tak tuan-tuan, orang yang jual ubat, kan? Dia jual ubat. Dia bukan jual vaksin, dia jual ubat. Contoh ya. Dia jual ubat, dia kata ubat dia ni boleh mengubati vaksin. Dia pun buatlah dia kata sebenarnya vaksin ni tipu lah. Ubat dia yang berkesan. Try ubat dia ni. Dia nak lakukan ubat dia. Kita ni pun pergi percaya. Kita kata betul juga kan. Vaksin ni semua ni. Oh ini cuma tipu lah ni. Semua agenda Yahudi ni. Kita guna ubat ni. Kita percaya kepada orang yang entah mana-mana datang. Daripada orang yang memang berautoriti. Yang kaji. Yang dah buat kajian. Yang dah buat test. Yang dah buat praktikalnya. Yang dah buktikan tentang kebenarannya. Kita lebih percaya kepada orang yang tulis dekat internet yang kita tak tahu siapa dia. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, zaman fitnah ini zaman yang penuh dengan kekeliruan, zaman yang kadang-kadang seperti mana Nabi sebut dalam hadis, kita dah tak tahu siapa yang baik, siapa yang buruk. Kadang-kadang kita tengok dia macam baik, tiba-tiba kita dengar bos kena tangkap mahkamah, kena tangkap lah, kena masuk mahkamah lah. Kadang-kadang orang tu kita tengok macam tak baik, tapi sebenarnya dia lah yang baik. Itulah zaman fitnah tuan-tuan. Kita dah tak mampu lagi untuk membezakan mana yang baik dan mana yang buruk. Kalau ikut Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, beliau kata duduk dalam gua. Pada zaman beliau kata pada ketika itu sebaiknya duduk dalam gua dah. Kan? Poning kepala. Susah. Duduk dalam gua. Tak nak masuk daripada fitnah yang berlaku. Sebab kita dah poning kepala. Tapi kalau semua duduk dalam gua juga, tak boleh jadi. Apa nak jadi negara kita kan? Jadi tuan-tuan, apa yang kita boleh buat adalah kita kena berusaha semampu baik untuk mengikut apa yang diajarkan oleh baginda SAW. Jangan tinggalkan agama. Jangan tinggalkan apa yang dibawa oleh baginda SAW. Jadi, apa yang kita mampu buatlah sehabis baik. Jangan kita mudah terpengaruh dengan benda-benda yang bukan-bukan. Benda-benda yang tidak pasti. Kita pun suka pula share kat semua orang. Akhirnya orang jadi panik, orang jadi keliru. Jadi, benda-benda ini akan mendatangkan masalah lebih besar, bukan menyelesaikan masalah. Baik tuan-tuan, hadis yang seterusnya. Ada lagi hadis seterusnya kan? Ingatkan dah habis dah. Hadis ke-27 tuan-tuan, hadis yang pendek. Yang mana Nabi SAW bagi tahu dalam hadis ke-27 ni tuan-tuan, manusia pada akhir zaman mereka akan makan dengan lidah-lidah mereka seperti mana lembu makan daripada hasil tanah. Hadis ke-27, tuan-tuan yang ada buku boleh buka pada halaman 142. An Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sayakunu qaumun ya'kuluna bi alsinatihim kama ta'kulul baqaru minal ardi, rawahu Ahmad. Maksudnya daripada Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan muncul satu kelompok manusia yang makan dengan menggunakan lidah mereka seperti lembu yang sedang memakan hasil tanah, yakni tumbuhan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Di tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, hadis ke-27 ini diriwayatkan oleh
Imam Ahmad daripada Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu. Kita nak cerita tentang Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas ni panjang tuan-tuan. Tapi kita cerita sedikit sebanyak sebelum kita masuk kepada hadis ini untuk kita kenal siapa dia Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas. Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas ni tuan-tuan, seorang sahabat yang sangat hebat. Nama beliau apa dia? Sa'ad bin Waqqas bin Malik bin Al-Qurashi Az-Zuhri, ataupun nama panjang dia Sa'ad bin Abi Waqqas Al-Qurashi Az-Zuhri, dan nama bapa dia Malik bin Wahab. Jadi sebab tu ada sebahagian riwayat mengatakan nama beliau adalah Sa'ad bin Malik. Tapi bila kita kata Sa'ad bin Malik, kita jarang dengar siapa pula Sa'ad bin Malik. Tapi bila kata Sa'ad bin Abi Waqqas, oh Sa'ad bin Abi Waqqas. Kerana nama masyhur beliau adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Tapi Abi Waqqas ini bapa beliau nama sebenarnya adalah Malik bin Wahab. Ada pendapat kata Wahab, alif bukan Wahab, tetapi alif. Wahab bin Abdi Manaf bin Zuhrah bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik ibn Nadhr bin Kinana ibn Khuzaimah ibn Mudrika bin Ilyas bin Mudar ibn Nidhar ibn Ma'd bin Adnan. Ini kalau kita tengok nasab beliau ini tuan-tuan, nasab ini hampir sama dengan nasab baginda sallallahu alaihi wasallam dan sama dengan nasab ibu baginda sallallahu alaihi wasallam, ini Sayyidatina Aminah. Sebab nama Aminah siapa dia? Nama ibu kepada Nabi SAW, Aminah binti Wahab bin Abdi Manaf bin Zuhrah bin Kilab bin Murrah. Sama seperti Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas tadi, Sa'ad bin Malik bin Wahab bin Abdi Manaf. Ibu Nabi, Aminah binti Wahab bin Abdi Manaf. Jadi nasab mereka bertemu pada Abdi Manaf. Sebab itu Sa'ad bin Abi Waqqas ini beliau merupakan bapa saudara Nabi SAW sebelah ibu. Tapi kita sebut dalam bahasa Arabnya sebagai khal. Dalam bahasa Arab kalau kita kata ammun, itu bapa saudara sebelah ayah. Ammun. Kalau makcik, adik-beradik, maksudnya makcik sebelah ayah, adik-beradik ayah, yang perempuan kita panggil ammatun. Kalau lelaki kita panggil ammun. Kalau adik-beradik mak kita, ataupun kita kata pakcik saudara kita belah mak, maka dalam bahasa Arab dipanggil sebagai khal. Kha alif lam. Kalau makcik saudara ataupun kita kata adik-beradik mak kita yang perempuan, maka dalam bahasa Arab nama dia khalah. Kalau di Morocco mereka biasa panggil kalau lelaki dia panggil amu. Kalau kita di Malaysia kita panggil uncle kan, pak cik. Tapi di Morocco dia panggil amu. Dia tak kira lah belah mak ke belah abah ke. Kadang-kadang kita pergi kedai pun kita panggil amu je. Yang am kita kata kan, pak cik. Tapi itu berbeza. Tapi kalau secara asasnya amun itu kalau adalah untuk keluarga belah ayah, dan khal adalah untuk keluarga belah ibu. Jadi Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas ini adalah bapa saudara Nabi SAW belah ibu baginda. Dan Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas ini tuan-tuan seorang sahabat yang sangat hebat, dan beliau adalah termasuk dalam 10 orang yang dijamin syurga oleh baginda SAW. Siapa dia 10 orang tu tuan-tuan? Yang pertama Abu Bakar As-Siddiq, kedua Sayyidina Umar, ketiga Sayyidina Uthman, yang keempat Sayyidina Ali, kelima Talhah bin Ubaidillah, yang keenam Sayyidina Zubair bin Al-Awam, yang ketujuh Abdul Rahman bin Auf, yang ke-8 Sa'ad bin Abi Waqqas, yang ke-9 Sa'id bin Zubair, yang ke-10 Abu Ubaidah bin Jarrah. Jadi 10 orang ini adalah mereka yang telah dijamin syurga oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, dan antaranya adalah Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas. Dikatakan bahawa beliau lahir 23 sebelum hijrah. 23 tahun sebelum hijrah Nabi SAW beliau lahir. Dan ada juga mengatakan bahawa beliau lahir pada tahun 19 tahun sebelum Nabi diutus menjadi Rasul. 19 tahun sebelum Nabi diutus menjadi Rasul. Sebab apa? Sebab Sayyidina Sa'ad bin Abu Waqqas pernah mengatakan bahawa aslamtu wa ana ibnu 19 sanah. Dia kata aku memeluk Islam ketika mana aku berumur 19 tahun. Ini berdasarkan riwayat ini, kata sebahagian ulama, Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas dilahirkan 19 tahun sebelum Nabi diutus menjadi Rasul. Jadi Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas ini lebih muda jauh daripada baginda SAW, walaupun dia pakcik Nabi. Perkara yang normal kan.
Walaupun dia pakcik, tapi umurnya jauh lebih muda daripada baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas ini adalah antara mereka yang terawal memeluk Islam, yang Allah sebut dalam Al-Quran, was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar, yang akhirnya Allah kata apa? Radhiyallahu anhum wa radu'an, yang mana Allah jamin redha Allah ke atas mereka semua. Dikatakan bahawa Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas ini beliau merupakan orang yang ketiga memeluk Islam. Dan ada juga yang mengatakan bahawa dia orang yang ketujuh. Ala kulli hal, beliau adalah antara orang yang terawal memeluk Islam. Beliau memeluk Islam pada usia yang sangat muda, sehingga kata ulama, aslama wa ma fi wajhihi sya'rah. Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas memeluk Islam dalam keadaan mukanya tak ada bulu. Kan orang Arab kan muka dia berbulu, macam saya ni dah, tak ada bulu kan. Ada pun janggut lah, tu pun seciput. Orang Arab muka dia berbulu, kan. Kadang-kadang kalau sekolah, kalau universiti tu pun dah penuh jambang dah. Tetapi Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas, ketika mana beliau memeluk Islam, mukanya belum tumbuh bulu. Dikatakan pada ketika itu umurnya adalah 17 tahun. Dan macam mana Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas memeluk Islam, tuan-tuan? Ada kisah yang cukup menarik. Bagaimana Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas memeluk Islam. Cara dia masuk Islam berbeza dengan sahabat-sahabat yang lain. Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu, beliau memeluk Islam melalui mimpi. Suatu hari, beliau tertidur dan beliau bermimpi. Dalam mimpi tersebut, dia mimpi apa? Dia kata, aku bermimpi dan dalam mimpi itu, aku lihat ada suatu cahaya seperti bulan yang sangat terang. Kemudian aku mengikuti cahaya tersebut. Dalam keadaan aku mengikuti cahaya tersebut, aku nampak ada orang yang telah mendahului aku, yang ada kat depan aku. Seolah-olah ada orang yang dah sampai dulu. Aku baru nak cari cahaya itu, dah ada orang sampai dulu. Dan bila aku tengok, rupanya orang tersebut adalah Zaid bin Harithah, yakni anak angkat Nabi SAW, orang yang terawal juga memeluk Islam. Yang kedua, Sayyidina Ali bin Abi Talib. Yang ketiga, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas pelik. Dalam mimpi tersebut, dia nampak 3 orang ni dah sampai ke depan. Tapi dia baru nak cari. Bila dia terjaga, dia terus pergi cari. 3 orang sahabat ni nak tengok apa yang ada kriteria pada mereka bertiga yang menyebabkan mereka berada dahulu daripada Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas, dan mereka dah berjumpa dengan cahaya tersebut, dan Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas belum jumpa. Bila dia cari-cari, dia jumpa 3 orang sahabat ini, Sayyidina Zaid bin Harithah, Sayyidina Ali bin Abi Talib dan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq berada di dalam rumah Nabi SAW. Dan ada riwayat yang lain mengatakan bahawa dalam mimpi itu juga dia tanya kepada 3 orang itu. Ada riwayat lain mengatakan bahawa Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas tanya kepada 3 orang tadi, Sayyidina Zaid bin Harithah, Sayyidina Ali bin Abi Talib, Sayyidina Abu Bakar, tanya kepada mereka apa yang menyebab, bila mata intahaitum ila hahuna, bila kalian sampai dekat sini. Kata mereka as-sa'ah, iaitu 1 jam yang dulu kami dah sampai awal. Kemudian beliau pun terus berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan pada ketika itu waktu asar. Pada ketika itu waktu solat asar belum diturunkan oleh Allah SWT, kerana waktu solat diturunkan pada peristiwa Isra dan Mi'raj. Tapi kata Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas, ketika aku datang bertemu dengan Nabi SAW untuk memeluk Islam, waktu itu waktu asar. Dan aku telah memeluk Islam. Tapi tuan-tuan, apabila Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas beliau memeluk Islam, beliau mendapat tentangan yang sangat hebat daripada ibunya sendiri. Ibu dia tak setuju. Ibu dia marah bila tahu Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas memeluk Islam, dan ibunya belum memeluk Islam. Bila ibu Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas ni dia tahu Sayyidina Sa'ad telah memeluk Islam, dia kata, wahai Sa'ad, aku takkan makan, aku takkan minum sehinggalah engkau meninggalkan agama yang kau ikuti sekarang. Sehinggalah engkau meninggalkan agama Muhammad ini. Aku takkan makan, aku takkan minum. Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas, apabila ibunya berkata sedemikian, dia tetap tidak meninggalkan Islam, sehingga kata Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas, wahai ibuku, jika engkau mempunyai 1000 nyawa, dan nyawamu yang 1000 itu dicabut satu persatu, dicabut oleh Allah Subhanahu Wa Taala, untuk aku meninggalkan agama, tidak akan aku lakukan. Kalau kau ada 1000 nyawa pun dicabut satu persatu, aku takkan tinggalkan agama aku.
Apatah lagi kalau nyawa yang satu ini tak ada. Jadi bila ibu dia dengar perkataan yang sangat tegas daripada Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas, akhirnya ibu dia kata tak apalah. Dan makanlah, nak menunggu kau keluar Islam takkan ada dah. Akhirnya dia makan macam biasa. Lalu turunlah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Luqman ayat 15, "Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bima laysa laka bihi 'ilmun fala tuti'huma." Yang mana ayat ini antara asbabun nuzulnya diturunkan kepada Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan jika mereka berdua, yakni ibu dan bapa, mendesakmu supaya engkau mempersekutukan denganku," yakni mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, sesuatu yang tidak engkau dengan fikiran sihatmu tidak mengetahui sungguh adanya, maka janganlah engkau taat kepada mereka. Jadi dalam ayat ini, dalam surah Luqman ni, Allah Subhanahu wa taala menegaskan, melarang untuk kita mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala apabila ibu dan bapa kita memaksa untuk kita mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Allah kata, kalau mereka memaksa untuk kita mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, fala tuti'huma, dan janganlah engkau mentaati mereka. Dan oleh kerana itu, Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas tidak meninggalkan agama Islam dan beliau terus kekal dengan agama Islam. Beliau juga antara orang yang pertama yang menumpahkan darah dalam Islam. Sebab apa tuan-tuan? Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas ini bila dia memeluk Islam, orang lain semua semayang sorok-sorok. Tapi Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas ini dia semayang terang-terang. Dia semayang depan orang ramai. Beraninya Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas. Sehingga time dia semayang tu datang orang-orang musyrikin Quraisy yang ganggu dia, yang hina dia, yang caci dia. Bila dia terlalu marah, dia dah tak tahan dengan cacian tersebut, dia pun berlawan, dia bergumpal. Sehingga dia tumbuk orang tu, berdarah orang yang dia lawan itu. Dikatakan orang tersebut yang mengganggu dia, yang dia tumbuk itu adalah Abdullah bin Khattab. Sehingga Abdullah bin Khattab cedera kerana dia mengganggu Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas untuk melaksanakan salat. Jadi oleh kerana itu dikatakan bahawa beliaulah orang yang pertama yang menumpahkan darah dalam Islam. Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas ni juga tuan-tuan, orang yang cukup berani. Beliau juga digelarkan sebagai pelindung Nabi SAW. Ataupun bahasa kita hari ini bodyguard lah. Kerana suatu ketika apabila Nabi SAW sampai di bumi Madinah, pada awal Nabi tiba di bumi Madinah, malam tu Nabi tak boleh nak tidur. Hadis ini akan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Kata beliau, Nabi SAW pada awal sampai di bumi Madinah, Nabi tak boleh tidur. Nabi kata, "Laita rajulan salihan min ashabi yahrisuni al-lailah." Kata Nabi SAW, kalaulah malam ni ada seorang lelaki yang salih daripada kalangan sahabatku yang akan menjagaku, yang akan melindungiku. Sebab apa? Nabi SAW masih risau kerana orang musyrikin Quraisy mengejar Nabi, nak bunuh Nabi. Nak pastikan bahawa Nabi SAW itu dibunuh. Nabi tak tenang. Nabi kata, kalaulah ada seorang lelaki yang saleh daripada kalangan sahabatku yang menjaga aku pada malam ini. Tiba-tiba kata Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, dengar bunyi pedang. Pedang yang bergeser. Yang kaki dan pedang yang bergeser. Bila dengar, Nabi tanya, "Man?" Lalu kata Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas, "Ana ya Rasulullah, Sa'ad bin Abi Waqqas." Kata Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas, "Aku wahai Rasulullah, Sa'ad bin Abi Waqqas." Dan kata Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas, "Wahai Rasulullah, engkau tidurlah, engkau rehatlah, biar aku yang menjagamu." Lalu Nabi SAW mendoakan akan kebaikan untuk Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas kerana keberanian beliau, keprihatinan beliau terhadap baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau juga ada antara orang yang pertama memanah dalam peperangan dan orang yang paling power dalam memanah. Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas ini, dia dikenali sebagai sharpshooter, pakar memanah di kalangan para sahabat. Sehingga dikatakan bahawa beliau kalau memanah tak pernah ada yang miss. Mesti tepat. Dalam peperangan Uhud berlaku peristiwa yang sangat dahsyat. Seperti mana kita tahu peperangan Uhud, Nabi SAW cedera parah. Sehingga tersebarnya berita bahawa Nabi SAW telah meninggal dunia. Nabi SAW telah wafat. Para sahabat yang dengar semua menjadi lemah, semua menjadi putus asa kerana Rasulullah dikatakan telah wafat. Pada hakikatnya Nabi tak wafat. Nabi terjatuh di dalam sebuah lubang. Jadi antara orang yang datang menyelamatkan baginda SAW dalam peperangan Uhud itu adalah Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu. Dan dalam peristiwa tersebut, Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas tarik Nabi SAW dan beliau suruh Nabi ikut daripada belakang. Beliau dengan panahnya memanah setiap orang yang ada di hadapannya. Ini kehebatan Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu. Yang mana kata Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu, hampir-hampir
1000 anak panah yang telah dilepaskan oleh Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas dalam peperangan Uhud. Dan dikatakan juga dalam peperangan tersebut, apabila Nabi SAW berada di belakang Sayyidina Sa'ad, Nabi bagi anak panah dan Sayyidina Sa'ad memanah. Nabi bagi anak panah, Sayyidina Sa'ad memanah. Dan dalam peristiwa tersebut juga Nabi SAW mendoakan kepada Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas, dan disebabkan doa inilah beliau mendapat kurniaan kelebihan. Yang pertama, panahan beliau tidak pernah tersasar, dan yang kedua, doanya mustajab. Nabi kata apa? Allahumma saddid ramyatah wa ajib da'watah. Nabi mendoakan untuk Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas dengan satu doa yang sangat hebat. Nabi kata, ya Allah, kukuhkanlah anak panah beliau, yakni berilah beliau ketepatan dalam memanah, wa ajib da'watah, dan perkenanlah setiap doanya. Lalu kata Nabi SAW kepada Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas, irmi ya Sa'ad fidaka abi wa ummi. Panahlah wahai Sa'ad demi ibu dan bapaku. Dan kata Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi SAW tidak pernah bersumpah dengan ibu dan bapa baginda melainkan dalam peristiwa tersebut. Ini peristiwa ketika mana Nabi memerintahkan kepada Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas untuk memanah. Irmi ya Sa'ad, panahlah wahai Sa'ad demi ibu dan bapaku, kata Nabi SAW. Dan panah Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas ni tuan-tuan masih ada sehingga ke hari ini. Tuan-tuan kalau pergi ke bumi Madinah, ke Madinah, ada satu muzium yang menyimpan busur panah Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala. Panah yang sangat besar. Dan pada panah tersebut juga dituliskan perkataan ini, yakni perkataan Nabi SAW, irmi ya Sa'ad fidaka abi wa ummi. Panahlah wahai Sa'ad demi ibu dan bapaku, kata Nabi SAW. Ditulis di panah Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu. Dan banyak lagi kalau kita nak sebut tentang biografi, tentang kepribadian Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu, tetapi masa yang tidak mengizinkan, insya-Allah tuan-tuan kita sambung lagi pada sesi akan datang jika diberi izin oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya mohon maaf jika ada terkasar bahasa, tersalah bicara. Yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala, kurang dalam itu datang daripada diri saya sendiri. Hakikatnya keduanya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.